Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Kita pada hari ini akan mempelajari Pendidikan Islam tahun 4 dengan tajuk Bulan Penyucian Jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat gambar ini. Apa yang murid-murid dapat lihat? Ya, ada burger, ada sausage, ada air, ada sos dan ada apa tu? Kentang. Ya, jadi saya nak tanya, apakah semua benda ni? Ianya ialah makanan. Jadi Ustazah nak tanya murid-murid, ketika murid lapar, tidak kiralah pagi, petang, malam, kalau murid-murid lapar, murid-murid akan makan, betul tak? Untuk mengenyangkan perut. Tetapi ada satu bulan yang murid-murid tidak boleh makan walaupun rasa lapar sangat-sangat. Jadi apakah bulan tersebut? Bulan apa yang murid-murid perlu menahan lapar? Daripada fajar, terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Apakah bulan tersebut? Ya, betul. Bulan tersebut ialah bulan Ramadan. Itulah yang kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar mengenai bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, apakah yang murid-murid lihat pada video ini? Ya, ianya pengertian puasa. Jadi sekarang Ustazah nak murid-murid membaca pengertian puasa bersama Ustazah. Jom kita baca. Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Apa maksud puasa ni Ustazah sebenarnya? Mari kita tengok satu persatu. Baiklah, yang pertama kita lihat pada menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi murid-murid perlu sentiasa menjaga diri murid-murid daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara yang membatalkan puasa? Contohnya adalah dengan makan ataupun minum dengan sengaja. Waktu orang puasa murid-murid minum saja. Sebab apa? Nak hilangkan dahaga. Tak boleh ya, itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau nak mudah faham, iaitu bermula bila azan subuh, murid-murid tidak boleh makan dah. Kemudian bila murid nak makan semula, iaitu bila terbenam matahari, bila masuknya waktu azan maghrib. Jadi murid-murid perlu berpuasa bermula daripada azan subuh sehinggalah azan maghrib. Dan perlu disertai dengan niat. Baiklah murid-murid, tadi kita telah pun membaca pengertian puasa dan kita telah faham apakah maksud puasa yang sebenarnya. Jadi sekarang mari kita lihat pula hukum puasa. Tahukah murid-murid, kita sebagai umat Islam wajib berpuasa. Hukum puasa adalah wajib bagi semua umat Islam yang mampu. Apakah maksud mampu ni Ustazah? Jika seseorang umat Islam itu tidak sakit, tidak uzur, tidak sakit yang tenat sehingga tidak larat, jadi mereka wajib berpuasa. Mereka sihat, jadi mereka wajib berpuasa. Itulah maksud umat Islam yang mampu menunaikan puasa.
Jadi, Ustazah, hukum puasa ni kan wajib. Macam mana Ustazah tahu? Macam mana kita nak tahu hukum puasa itu wajib? Jom kita tengok. Hukum puasa wajib berdasarkan dalil nakli. Ini dalil naklinya. Jadi, Ustazah nak kita baca bersama-sama ayat daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, iaitu ayat 183. Jom kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jom kita baca maksudnya bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, siapa orang-orang yang beriman? Kitalah, iaitu orang Islam, orang yang taat kepada perintah Allah, orang yang beriman kepada Allah. Kita semua diwajibkan berpuasa supaya kita ini menjadi seorang yang bertakwa. Murid-murid, apakah hukum puasa? Ya, hukum puasa adalah wajib. Kita sebagai seorang yang beriman wajib berpuasa. Tetapi murid-murid tahu tak, dalam kita berpuasa terdapat rukun puasa, syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat sah puasa. Ketiga-tiga perkara ni perlu kita tahu jika kita nak berpuasa. Jom kita pergi kepada aspek yang pertama, iaitu rukun puasa. Murid-murid, rukun puasa ada dua sahaja. Yang pertama, niat, dan yang kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Baiklah, kita pergi kepada kategori pertama, iaitu niat. Murid-murid tahu tak apa niat puasa? Mesti murid-murid tahu kan, kita selalu membaca niat puasa dalam lagu. Jom kita baca bersama-sama. Nawaitu sawma ghadan an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalam kita nyanyi ni, tahu tak apa maksud dia? Murid-murid, maksud niat yang kita nyanyikan tadi, yang kita baca tadi adalah, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ingat tak? Kita selalu baca ni setiap hari pada bulan Ramadan. Itu adalah rukun. Kalau kita nak berpuasa, kita perlu baca niat dahulu. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa contoh perkara yang membatalkan puasa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, pengsan sepanjang hari. Daripada awak berpuasa waktu subuh tu, sampailah esok harinya awak pengsan, tak sedarkan diri. Itu juga boleh membatalkan puasa. Baiklah, murid-murid dah pun tahu rukun puasa. Sekarang kita tinggal nak tahu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Mari kita lihat syarat wajib puasa dahulu. Syarat-syarat yang mewajibkan kita berpuasa. Baiklah, syarat yang pertama adalah Islam. Tidak wajib bagi orang yang kafir. Berpuasa ini wajib pada orang Islam sahaja. Orang yang bukan Islam tidak wajib. Yang kedua, baligh. Apa maksud baligh? Iaitu kanak-kanak. Kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa, ya murid-murid. Orang yang boleh berfikiran dengan waras sahaja wajib berpuasa. Kemudian mampu. Ni yang Ustazah kata tadi, mampu. Bagi orang yang mampu ini, iaitu tidak uzur dan tidak sakit. Baiklah, apa tadi syarat wajib puasa?
Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu. Tahniah murid-murid, kita dah pun belajar rukun puasa dan syarat-syarat wajib puasa. Sekarang tinggal syarat-syarat sah puasa pula. Baik, mari kita pergi kepada syarat-syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam. Kalau murid-murid nak puasa murid-murid sah, murid-murid inilah dia, iaitu yang pertama Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Kalau orang yang bukan Islam berpuasa, puasa mereka tidak sah. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ini adalah khusus bagi wanita lah. Kemudian yang ketiga, berakal, iaitu memayis. Macam mana berakal ini? Tidak sah puasa bagi orang yang gila, bagi orang yang pengsan, dan orang yang belum memayis, yang belum berakal, iaitu kanak-kanak lah. Kemudian yang keempat, bertepatan dengan waktunya. Tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Jadi kalau murid-murid nak sah puasa, jangan puasa pada Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha, kerana itu adalah hari-hari yang diharamkan berpuasa. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi Ustazah nak kita sama-sama ingat kembali apa yang kita dah pelajari hari ini secara ringkas. Jadi murid-murid, tadi kita belajar mengenai pengertian puasa, iaitu kita perlu tahan diri kita daripada berpuasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, dan perlu disertai dengan niat. Betul tak murid-murid? Ya, betul. Kemudian hukum berpuasa pula adalah wajib. Apa lagi murid-murid? Syarat-syarat wajib berpuasa, syarat-syarat sah puasa, dan rukun-rukun puasa. Semua perkara ini perlu murid-murid fahami, supaya apabila murid-murid ingin mengamalkan, ingin melaksanakan ibadah puasa pada tahun hadapan, iaitu pada bulan Ramadan, dapatlah murid-murid amalkan ataupun laksanakan ibadah tersebut dengan betul dan tepat. Sekian, sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.